Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mulakan forum perdana kita yang bertajuk Cabaran Pendidikan dan Isu-isu Kontemporari Falsafah dan Pendidikan dalam Konteks Ekonomi, Sosial dan Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para panel yang dihormati serta hadirin sekalian. Izinkan saya memulakan forum kita pada pagi yang ceria ini dengan sebuah pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Saya Muhammad Alif Ashraf binti Bosu, dan hari ini saya diberi penghormatan untuk menjadi moderator dalam forum yang kita nantikan ini. Sebagai moderator, tugas saya akan memastikan perbincangan berjalan dengan lancar dan teratur serta memberi ruang kepada para panel kita yang hebat untuk berkongsi pandangan dan pengalaman mereka mengenai topik yang sangat penting pada hari ini. Terlebih dahulu, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir pada sesi diskusi kita pada hari ini. Tajuk yang akan kita bahaskan adalah topik yang amat penting dan relevan dalam konteks masa kini, iaitu cabaran pendidikan dan isu-isu kontemporari falsafah dan pendidikan dalam konteks ekonomi, sosial dan politik. Jadi, bersama saya pada hari ini adalah dua ahli panel yang tidak asing lagi dalam bidang pendidikan. Ahli-ahli panel kita merupakan pakar yang mempunyai kepakaran dan pengalaman yang luas dalam bidang masing-masing. Ahli panel yang pertama yang kita jemput jauh dari negeri yang terkenal dengan negeri di bawah bayu, iaitu Dr. Azimah binti Muhammad Jayahari, seorang ahli ekonomi pendidikan yang popular yang akan memberikan pandangan mengenai pengaruh ekonomi terhadap sistem pendidikan serta bagaimana pendidikan boleh membantu membentuk masyarakat yang lebih mampang dari sudut ekonomi dan politik. Selamat datang, Doktor. Dan seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita seterusnya, Prof. Dr. Nur Aisyah binti Abidi, seorang pakar dalam bidang falsafah pendidikan yang telah banyak menerbitkan kajian mengenai kaitan falsafah pendidikan dengan isu-isu sosial dan politik semasa. Selamat datang, Prof. Untuk membuka sesi pembincangan kita pada pagi ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada panel pertama kita, Dr. Azimah. Berdasarkan pandangan dan pengalaman doktor mengenai topik kita pada hari ini, bagaimanakah falsafah pendidikan kita membantu membentuk masyarakat berpengetahuan dan seimbang serta apakah cabaran utama yang dihadapi dalam memastikan akses yang seimbang kepada pendidikan berkualiti? Saya rasa ini adalah satu isu yang sangat relevan dan dalam konteks hari ini, dan saya yakin hadirin juga ingin mendengar pandangan doktor. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang dihormati. Terima kasih juga kepada moderator kita atas peluang yang diberikan kepada saya ini untuk berkongsi pandangan mengenai isu atau cabaran pendidikan di Malaysia. Okey, jadi kalau kita lihat pada hari ini, isu pendidikan pada hari ini sangat berkait rapat dengan falsafah pendidikan kita yang menekankan pembinaan masyarakat berpengetahuan, seimbang, bersegi rohani, jasmani dan emosi. Namun cabaran utama yang kita hadapi ialah ketidakseimbangan dalam akses kepada pendidikan yang berkualiti disebabkan oleh faktor ekonomi. Dalam konteks falsafah pendidikan, kita ingin memastikan setiap individu ini mempunyai peluang untuk membangunkan potensi diri. Tetapi realitinya, jurang antara keluarga berpendapatan rendah dan tinggi semakin melebar. Keluarga dari golongan yang lebih kaya mampu menyediakan anak-anak mereka dengan pendidikan tambahan seperti tuition, alat bantu belajar yang canggih dan peluang untuk menghadiri sekolah-sekolah swasta atau antarabangsa.
Sebaliknya, pelajar dari keluarga berpendapatan rendah terpaksa bergelut dengan kekurangan sumber dan peluang. Ini mencipta satu cabaran besar kepada idea falsafah pendidikan yang inklusif dan adil. Jika kita tidak berjaya menangani cabaran ini, falsafah pendidikan kita yang menekankan keseimbangan akan menjadi lebih idealistik daripada realistik. Sebagai tambahan, suka juga saya kaitkan isu ini pada peringkat pendidikan tinggi. Di peringkat pendidikan tinggi, kos yuran pengajian universiti telah meningkat dengan sangat ketara di kebanyakan negara. Dan ini secara tidak langsung menjadikan pendidikan universiti ini semakin sukar diakses oleh golongan berpendapatan rendah. Dalam sesetengah kes, pelajar terpaksa mengambil pinjaman pelajaran yang besar untuk menampung kos pengajian yang akhirnya akan menyebabkan mereka terjerat dengan hutang pelajaran yang tinggi selepas tamat pengajian. Fenomena ini sangat ketara dibincangkan di mana hutang pelajar ini telah menjadi isu ekonomi utama. Perkara ini pada akhirnya akan menyebabkan ramai graduate terpaksa menangguhkan perancangan hidup seperti membeli rumah ataupun berkahwin kerana beban hutang yang pelajaran. Justeru, isunya amat relevanlah terutama dalam konteks ekonomi global yang semakin mencabar. Kita melihat juga dari sudut belanjawan pendidikan di Malaysia. Belanjawan yang diperuntukkan dilihat salah satu yang terbesar dalam bajet negara. Namun peruntukan yang besar saja tidak mencukupi jika ia tidak disalurkan dengan cekap dan berkesan. Kita boleh lihat bagaimana pihak-pihak berwajib menguruskan sumber untuk memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua golongan. Misalnya seperti yang disebut sebentar tadi, pelajar dari keluarga kurang mampu sering ketinggalan dalam akses kepada pendidikan yang berkualiti, terutama dalam teknologi. Pandemik COVID-19 yang berlaku beberapa tahun lepas telah menonjolkan lagi kelemahan ini di mana pembelajaran secara dalam talian hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mempunyai akses kepada komputer dan internet yang stabil. Kerajaan yang telah memperkenalkan inisiatif seperti bantuan peranti dan meningkatkan akses internet, tetapi dilihat langkah-langkah ini masih kurang mencukupi. Tambahan pula, dengan perubahan teknologi yang pesat, banyak pekerjaan tradisional semakin terhagis atau digantikan oleh automasi dan kecerdasan buatan. Ini menyebabkan banyak graduate tidak lagi relevan dengan pekerjaan moden. Sebagai contoh, graduate dari jurusan tradisional seperti sastra ataupun sains sosial mungkin sukar untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan mereka dalam industri yang sedang berkembang seperti teknologi maklumat, kewangan digital ataupun perniagaan yang berasaskan data. Keadaan ini mewujudkan jurang antara penawaran dan permintaan kemahiran yang seterusnya menyumbang kepada pengangguran graduate. Jadi pengangguran ini wujud apabila ramai graduate mendapati bahawa kemahiran yang mereka peroleh di universiti tidak sepadan dengan kehendak industri. Ini menunjukkan ketidaksepadanan antara kurikulum pendidikan tinggi dengan keperluan pasaran kerja. Dalam konteks ekonomi semasa di mana teknologi berkembang pesat ni, kita memerlukan satu pendekatan pendidikan yang fleksibel dan responsif kepada perubahan teknologi dan keperluan industri. Dalam banyak kes, graduate menamatkan pengajian dengan pengetahuan teori yang mendalam tetapi tidak dilengkapi dengan kemahiran praktikal yang diperlukan oleh majikan. Sektor teknologi dan perindustrian contohnya seringkali memerlukan kemahiran khusus seperti programming, analisis data ataupun kejuruteraan data yang mungkin tidak diajarkan secara menyeluruh di universiti. Jadi saya rasa itu sahaja bagi mengulas aspek ekonomi. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Azimah atas pembentangan yang sangat menyeluruh dan mendalam mengenai cabaran pendidikan di Malaysia, khususnya dari sudut ketidakseimbangan akses kepada pendidikan berkualiti dan impaknya terhadap falsafah pendidikan kita. Saya kira isu ini amat relevan dalam dunia pendidikan moden, terutamanya apabila kita melihat peningkatan automasi dan teknologi yang turut mempengaruhi keperluan kemahiran dan pasaran kerja. Graduan hari ini perlu dilengkapi dengan kemahiran praktikal yang lebih sesuai dengan keperluan industri. Sesuatu yang nampaknya masih menjadi cabaran dalam kurikulum pendidikan kita. Sekarang, saya ingin membuka ruang untuk panel seterusnya, Prof. Aisyah. Bolehkah Prof mengulas cabaran pendidikan dan isu-isu kontemporari, falsafah dan pendidikan dalam konteks isu sosial
yang terdapat di Malaysia. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator atas soalan yang diberikan tadi. Sebelum kita teruskan, kita perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan isu sosial itu sendiri. Isu sosial ini merupakan satu halangan yang sangat mempengaruhi struktur masyarakat dan kesejahteraan individu itu sendiri. Jadi, masalah yang dapat dikaitkan dengan isu sosial yang menyebabkan cabaran dalam pendidikan adalah masalah hak asasi manusia yang menjadi dasar utama dari martabat dan kebebasan seluruh individu. Pelanggaran hak asasi manusia ini telah menciptakan ketidakadilan yang mendalam dalam konteks pendidikan di Malaysia. Cabaran utama yang dihadapi adalah bagaimana falsafah pendidikan dapat diimplementasikan secara berkesan dalam menangani isu-isu sosial yang semakin kompleks. Pendidikan di negara ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membina sebuah masyarakat yang harmoni dan bersatu padu selaras dengan aspirasi rupa negara. Falsafah pendidikan kita dirangka untuk memupuk nilai-nilai seperti perpaduan, keadilan dan demokrasi dalam kalangan generasi muda. Kalau kita tengok isu sosial yang berlaku dalam konteks pendidikan di Malaysia ni adalah isu perkauman yang merupakan salah satu cabaran yang sering dibincangkan, terutamanya kerana negara ini terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, agama dan budaya. Dalam sistem pendidikan, isu perkauman ini boleh memberi kesan kepada pelbagai aspek seperti perpaduan, interaksi antara kaum dan juga prestasi pelajar. Salah satu faktor yang menyumbang kepada isu perkauman dalam pendidikan di Malaysia adalah kewujudan sekolah vernacular yang berasaskan bahasa dan etnik tertentu. Sekolah jenis kebahasaan Cina dan Tamil walaupun memainkan peranan yang penting dalam berbahasa dan budaya, turut menghadapi kritikan kerana boleh memisahkan pelajar mengikut kaum sejak dari usia muda. Apabila pelajar belajar dalam persekitaran yang majoritinya terdiri daripada kaum yang sama, mereka akan kurang terdedah kepada interaksi antara kaum. Ini berpotensi untuk membataskan pemahaman dan penghayatan tentang kepelbagaian budaya yang sepatutnya dipupuk sejak dari sekolah. Isu perkauman dalam pendidikan tidak terhad kepada struktur sistem ataupun kurikulum, tetapi juga membentuk diskriminasi halus yang mungkin berlaku dalam kalangan pelajar. Refleksi negatif dan stereotip terhadap kaum lain boleh wujud, terutamanya jika pelajar terdedah kepada persekitaran yang tidak menggalakkan perpaduan. Contohnya, diskriminasi terhadap pelajar daripada kaum minoriti boleh berlaku dalam bentuk sindiran ataupun layanan yang berbeza dalam bilik darjah. Dalam pergaulan seharian, pelajar mungkin membuat ucapan ataupun sindiran yang berusaha perkauman sama ada secara sengaja ataupun tidak. Sebagai contohlah, seorang pelajar ni mungkin mempersendakan budaya, makanan ataupun bahasa kaum lain dengan niat bergurau. Walaupun niatnya mungkin tidak serius, tapi tindakan ini boleh menyinggung perasaan pelajar dalam kaum tersebut dan menyebabkan ketegangan antara mereka. Ini boleh memberikan kesan negatif kepada pencapaian akademik dan kesejahteraan emosi pelajar. Seterusnya, dasar pendidikan nasional seringkali menjadi tumpuan dalam isu perkauman. Sebarang perubahan dalam dasar, terutama yang berkaitan dengan bahasa pengantar atau bantuan kewangan kepada sekolah tertentu mudah disalah tafsir sebagai usaha untuk meminggirkan satu kaum. Oleh itu, penting bagi penggubal dasar untuk mengambil pendekatan yang inklusif dan telus serta memastikan bahawa setiap kaum itu diberi peluang yang adil dalam sistem pendidikan. Isu perkauman dalam pendidikan ini bukan sahaja memberi cabaran kepada sistem pendidikan, tetapi juga kepada usaha untuk membina sebuah negara yang bersatu padu. Pendidikan seharusnya menjadi medium untuk menyatupadukan rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum dan latar belakang dengan menerapkan nilai-nilai perpaduan, toleransi dan saling menghormati sejak usia muda. Untuk mencapai matlamat ini, kita memerlukan kurikulum yang inklusif, guru yang proaktif dan program kurikulum yang berkesan dalam menggalakkan interaksi antara kaum. Hanya dengan inilah kita dapat membina masyarakat yang
bebas daripada prasangka perkauman dan lebih bersatu padu dalam menghadapi cabaran masa depan. Setakat itu sahajalah yang saya boleh kongsikan berkenaan isu sosial tadi. Terima kasih. Terima kasih Prof atas pembincangan yang sangat mendalam dan berinformasi mengenai isu sosial, khususnya isu perkauman dalam konteks pendidikan di Malaysia. Saya rasa apa yang telah Prof kongsikan sebentar tadi memberikan kita banyak pemahaman tentang cabaran yang dihadapi dalam sistem pendidikan. Isu perkauman bukan sahaja mempengaruhi interaksi antara pelajar, tetapi juga memberi impak kepada pencapaian akademik dan kesejahteraan emosi mereka. Sekarang, sebelum kita melangkah ke sesi soal jawab, saya ingin mengajak semua hadirin untuk merenungkan beberapa soalan penting. Bagaimanakah kita sebagai masyarakat boleh bersama-sama melakukan usaha untuk memperbaiki keadaan ini, dan apakah langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk memastikan pendidikan kita menjadi platform yang menyatukan, bukan memisahkan. Sekali lagi, terima kasih kepada Prof atas pembincangan yang sangat bermanfaat. Pada soalan pertama sebentar tadi, Dr. Azimah telah berkongsi cabaran dan isu dalam aspek ekonomi. Jadi bagaimana pula Dr. melihat cabaran pendidikan dan isu-isu kontemporari pasal pendidikan dalam konteks isu politik? Terima kasih moderator atas soalan itu tadi. Dari sudut ini saya amatlah berbesar hati untuk berbicara tentang isu yang sangat penting ini. Pendidikan adalah elemen kritikal dalam pembangunan sesebuah negara dan seringkali dipengaruhi oleh faktor politik. Terdapat beberapa cabaran utama yang ingin saya soroti. Yang pertama ialah ketidakstabilan politik dan dasar pendidikan. Salah satu cabaran utama ialah ketidakstabilan politik yang berterusan di negara kita. Kita sering melihat perubahan dasar pendidikan setiap kali terdapat pertukaran kerajaan. Contohnya apabila satu kerajaan baru mengambil alih, seringkali terdapat pengubahsuaian dalam kurikulum, pengajian sumber dan pendekatan pengajaran. Keadaan ini menyebabkan ketidaktentuan dalam sistem pendidikan yang akhirnya akan mengganggu proses pembelajaran. Pelajar dan guru tidak dapat mengikut perkembangan pendidikan yang berkesan kerana dasar yang sering berubah-ubah. Cabaran yang sangat ketara adalah ketidakstabilan politik yang memberi kesan langsung kepada dasar pendidikan. Di Malaysia, kita telah menyaksikan perubahan dasar pendidikan apabila berlaku pertukaran kerajaan ataupun pemimpin politik. Setiap kali kerajaan bertukar, dasar pendidikan mungkin berubah dan ini mewujudkan ketidakstabilan dalam pelaksanaan program pendidikan. Sebagai contoh, ada usaha untuk merombak kurikulum sekolah ataupun mengubah pendekatan pengajaran, tetapi perubahan dasar ini seringkali tidak berterusan dan tidak cukup masa untuk menilai keberkesanannya. Akibatnya, pelajar dan guru terpaksa berhadapan dengan situasi yang membingungkan kerana mereka perlu menyelesaikan diri dengan perubahan yang kerat tanpa arahan yang jelas atau masa yang mencukupi untuk penyesuaian. Ketidakstabilan ini turut memberi kesan kepada peruntukan bajet bagi pendidikan yang seringkali menjadi mangsa pengurangan apabila wujudnya krisis politik ataupun keutamaan yang diutamakan oleh kerajaan. Ini bermaksud bahawa institusi pendidikan seringkali kekurangan sumber yang diperlukan untuk melaksanakan program pendidikan yang berkesan. Yang kedua ialah kekurangan sumber dan akses kepada pendidikan. Kekurangan sumber adalah isu yang sangat ketara, terutama bagi kawasan luar bandar. Dalam konteks politik, keputusan mengenai pengalihan sumber pendidikan seringkali tidak adil. Pelajar di kawasan bandar sering mempunyai akses kepada kemudahan pendidikan yang lebih baik, termasuk teknologi, buku rujukan dan guru yang terlatih. Ini menimbulkan jurang yang sangat ketara dalam pencapaian akademik antara pelajar di kawasan luar bandar dan luar bandar. Dasar pendidikan perlu memberi perhatian kepada keperluan pelajar dari semua latar belakang untuk memastikan akses yang seksama kepada pendidikan yang berkualiti. Justeru, pendidikan juga tidak terkecuali daripada politisasi, di mana isu pendidikan dijadikan alat untuk memenuhi agenda politik tertentu. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bagaimana beberapa pihak menggunakan sistem pendidikan untuk mempromosikan ideologi politik mereka, sama ada dalam bentuk pengubahsuaian kurikulum yang cenderung kepada sudut pandangan politik tertentu atau peraturan yang bersifat eksklusif bagi kelompok tertentu.
Sebagai contoh, terdapat perdebatan berkaitan peranan agama dalam pendidikan atau tentang penggunaan bahasa dalam pengajaran. Di Malaysia, isu seperti penggunaan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar telah menjadi isu politik yang sensitif. Ini menunjukkan bagaimana sistem pendidikan ini boleh menjadi medan pertarungan politik di mana keputusan yang dibuat lebih berlandaskan kepentingan politik berbanding kepentingan pendidikan. Akhirnya saya ingin menekankanlah tentang peranan masyarakat dalam pendidikan. Pendidikan bukan hanya bertanggungjawab kepada kerajaan semata-mata, tetapi juga melibat masyarakat. Ibu bapa, organisasi bukan kerajaan dan masyarakat tempatan harus diberi ruang dan peluang untuk terlibat dalam proses pendidikan. Melalui penglibatan ini kita dapat memastikanlah bahawa pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan politik tetapi juga mencerminkan keperluan dan aspirasi masyarakat. Jadi saya rasa itu sahaja. Kita kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Doktor atas pembentangan yang sangat mendalam dan penuh makna mengenai isu pendidikan dan pengaruh politik. Saya yakin semua yang hadir di sini dapat merasai kepentingan topik ini dalam konteks pembangunan negara kita. Doktor telah menyentuh beberapa cabaran utama termasuklah ketidakstabilan politik dan dasar pendidikan, kekurangan sumber serta peranan masyarakat dalam pendidikan. Ini adalah isu-isu yang bukan sahaja relevan tetapi juga memerlukan perhatian serius daripada semua pihak. Sekarang, untuk memperluaskan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mengajukan soalan kepada Prof. Aisyah dalam konteks cabaran falsafah pendidikan dan politik. Isu integrasi nasional seringkali menjadi perdebatan yang hangat, terutamanya dalam masyarakat yang mempunyai pelbagai latar belakang etnik, budaya dan agama. Bolehkah Prof mengulas secara terperinci tentang isu integrasi nasional yang wujud dalam politik secara terperinci dan mendalam? Okey, terima kasih moderator. Isu integrasi nasional melalui pendidikan adalah isu yang memerlukan perhatian serius, lebih-lebih lagi dalam konteks politik. Seperti yang saya cakap pada awal tadi, sebagai sebuah negara yang berbelang kaum seperti Malaysia ni, pendidikan sepatutnya menjadi landasan yang menyatukan rakyat, tetapi cabaran yang dihadapi adalah bagaimana pendidikan tidak terjerat dalam konflik dan agenda politik yang boleh menggagalkan maklumat ke arah perpaduan. Salah satu isu terbesar dalam pendidikan di Malaysia adalah sistem pelbagai aliran yang merangkumi sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan seperti Cina dan Tamil. Walaupun sekolah-sekolah ini memainkan peranan dalam mengekalkan warisan budaya dan bahasa setiap kaum, ia juga membawa kepada pemisahan yang semakin ketara antara kaum sejak dari usia muda. Pelajar daripada kaum yang berbeza jarang berpeluang untuk berinteraksi secara berterusan kerana mereka terasing dalam kelompok yang homogen. Apabila peluang berinteraksi ini kurang, perpaduan antara kaum ni sukar untuk dipupuk dan hal ini bertentangan dengan aspirasi negara untuk mencapai integrasi nasional. Dalam konteks politik, sistem pelbagai aliran ini sering menjadi topik perdebatan yang hangat. Ada pihak yang berpendapat bahawa sekolah bernegara perlu dikurangkan atau dihapuskan untuk mencapai perpaduan yang lebih baik. Manakala pihak lain menganggap penghapusan sekolah bernegara ini sebagai satu usaha untuk mengetepikan budaya dan identiti kaum minoriti. Polemik seringkali dieksploitasi oleh ahli politik untuk meraih sokongan berdasarkan sentimen kaum, sekaligus menjadikan pendidikan sebagai satu medan pertempuran politik yang memburukkan lagi jurang antara kaum. Mereka yang menentang sekolah bernegara seringkali mempersoalkan sama ada sekolah-sekolah ini menyumbang kepada integrasi nasional ataupun sebenarnya memperkuatkan lagi perpecahan etnik. Walaupun sekolah bernegara penting untuk mengekalkan identiti budaya kaum mayoriti, politik seringkali mengeksploitasi perbezaan ini untuk tujuan peribadi yang akhirnya merumitkan lagi isu perpaduan nasional. Selain itu juga, politik memainkan peranan yang besar dalam pembentukan dasar di Malaysia. Seringkali berlaku perubahan dalam pemerintahan dan mestilah berlaku perubahan dasar pendidikan juga. Sebagai contoh, perubahan dasar penggunaan bahasa pengantar atau pendekatan
dalam kurikulum dalam antara isu yang kerap kali dikaitkan dengan pengaruh politik seperti Azmi cakap tadi. Perubahan dasar ini kadang-kadang tidak berlandaskan kepada keperluan pendidikan sebenar, tetapi lebih kepada memenuhi agenda politik tertentu seperti meraih sokongan dari kumpulan tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam isu bahasa pengantar, terdapat perdebatan antara pengguna bahasa kebangsaan sebagai satu-satunya bahasa pengantar dalam semua sekolah berbanding penggunaan bahasa ibunda di sekolah negeri. Isu ini seringkali menjadi alat untuk memancing sokongan politik di mana sesetengah ahli politik menggunakan sentimen perkauman tadi untuk meraih populariti sahaja. Perubahan dasar pendidikan yang kerap kali disebabkan oleh perubahan politik ini mencetuskan ketidakstabilan dalam sistem pendidikan yang akhirnya memberi kesan kepada pelajar itu sendiri. Cabaran pendidikan dalam konteks politik di Malaysia adalah satu isu yang sangat kompleks dari dasar pendidikan yang sering berubah-ubah mengikut keadaan politik hingga kepada perebutan kuasa yang melibatkan kepentingan pendidikan. Jelas bahawa politik memainkan peranan yang besar dalam mencorakkan masa depan pendidikan negara, namun untuk memastikan pendidikan benar-benar berfungsi sebagai alat pembangunan negara adalah penting untuk menjauhkan sistem pendidikan ini dengan pengaruh politik yang tidak sihat dan memastikan pendidikan ini sebagai satu platform yang bebas, adil dan fokus terhadap pembangunan pelajar secara menyeluruh. Itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih Prof atas pembentangan yang sangat mendalam dan menyentuh isu-isu kritikal mengenai integrasi nasional melalui pendidikan. Pandangan Prof mengenai cabaran sistem pelbagai aliran serta pengaruh politik dalam pendidikan di Malaysia memberikan kita semua perspektif yang penting untuk difikirkan. Saya yakin banyak hadirin di sini merasakan betapa kompleks dan mendesaknya isu ini, terutamanya dalam konteks kita sebagai sebuah negara yang berbilang kaum. Prof telah menyentuh beberapa poin utama termasuk mengenai peranan sekolah vernakular dalam mengekalkan identiti budaya, namun juga cabaran timbul dalam memupuk perpaduan antara kaum. Secara keseluruhannya, cabaran-cabaran yang dihadapi dalam konteks ekonomi, sosial dan politik memerlukan pendekatan yang holistik dan menyeluruh untuk memastikan sistem pendidikan dapat berfungsi dengan lebih efektif. Pendidikan bukan sahaja perlu diperkukuhkan dari segi kualiti dan keberkesanan, tetapi juga harus lebih inklusif dan bersifat progresif sejajar dengan tuntutan ekonomi global. Oleh itu, untuk mencapai matlamat ini, kerjasama erat di antara kerajaan, sektor swasta, institusi pendidikan dan masyarakat amat diperlukan bagi mewujudkan sistem pendidikan yang benar-benar berkesan, adil dan mampu bagi generasi masa depan. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung forum kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panel, Dr. Azimah binti Muhammad Jahari dan Prof. Dr. Aisyah binti Abidin atas pandangan dan sumbangan yang sangat berharga pada hari ini. Pembentangan serta pembicaraan yang telah kita lalui hari ini pasti membuka minda kita tentang cabaran pendidikan dan isu-isu kontemporari falsafah dan pendidikan dalam konteks ekonomi, sosial dan politik. Sebagai penutup, marilah kita ingat kembali bahawa dalam dunia semakin kompleks ini adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk memastikan bahawa pendidikan berfungsi sebagai jabatan, bukan sekadar tembok pemisah. Sebelum kita mengakhiri forum ini, saya ingin memetik satu pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Marilah kita sama-sama berusaha untuk mewujudkan persekitaran pendidikan inklusif dan harmonis demi masa depan yang lebih cerah untuk semua. Terima kasih kepada semua hadirin yang sudi meluangkan masa untuk bersama kami pada hari ini. Kami berharap anda semua mendapat ilmu dan inspirasi dalam perbincangan ini. Akhir kata daripada saya, Muhammad Ali Ashraf binti Bongsu, mewakili seluruh tenaga kerja forum ini,
ingin mengucapkan selamat tinggal dan semoga kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Sekian, terima kasih.